الفاتحة. الله بالبركة والسلامة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وجيراننا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة بسر الفاتح إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلوات سلام أسجد فنقول لك كاسد وغربا هاتيك جسد هدى روحانيك فنقول كما رسول محمد ابن عبد الله jujur dipercayai ke atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang pada kita untuk kita semayang fardu maghrib berjemaah di rumah Allah yang mulia. Dan dalam masa yang sama Allah beri peluang pada kita untuk kita masih lagi belajar dalam kitab kita yang mulia ini, iaitu kitab Wisyahul Afrah dalam bab rukun semayang yang 13. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Malaninya yang ketujuh daripada 13 rukun semayang. Yang ketujuh kata tuan kitab yang mulia ini, iaitu sujud 2 kali. Rukun semayang yang ketujuh ialah sujud 2 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makna sujud ialah kita, orang panggil sugung, ataupun kita letak muka kita ni, hok comel ni, dah letak atas tanah ataupun letak atas jadah, kita sujud bawah, menandakan kita ni hamba Allah, hinanya kita di hadapan Allah yang maha mulia. Itu makna sujud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa? Karena kita manusia ni menunjukkan bahawa kita ni hina di hadapan Allah, menunjukkan kita ni dosa banyak bila menghadap dengan Allah, menunjukkan bahawa kita ni tak ada apa satu nak berbanding dengan Allah yang maha mulia. Maka oleh sebab itu Allah perintah pada kita, kita kena sujud kepada Allah yang maha mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Hajj, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang beriman, raka'lah kamu dan sujudlah kamu kepada Allah. Berartinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah perintah supaya kita manusia ini sujud kepada Allah yang maha mulia. Sebab itulah kalau kita sujud kepada makhluk, hukumnya haram, kerana makhluk itu tidak suci. Yang maha sucinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun setara mana hebat manusia, walaupun alim setara mana pun, nah, walaupun dia dipanggil ulama, alimul allamah pun, tetap manusia itu tidak suci. Yang maha suci adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun manusia golongan yang maha suci yang dipanggil golongan para nabi dan rasul, yang kita panggil maksum, terpelihara daripada dosa. Jadi lain daripada para nabi dan rasul, lain daripada Allah, maka semua makhluk yang lain tidak suci, termasuklah kita manusia lagilah tidak suci. Maka oleh sebab itu Allah perintah kita supaya kita yang hina sujud kepada Allah yang maha suci. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerana kita ni tuan-tuan hidup sehari-hari ni banyak dosa. Nah, dosa mata lah, dosa telinga lah, dosa tangan lah, dosa mulut lah, dosa kaki lah. Nah, jadi banyak dosa kita.
Jadi sebab itulah Allah perintah, oleh kerana mu cemar, maka mu tak layak nak sujud kepada makhluk, kerana makhluk cemar juga. Maka aku perintah supaya mu makhluk hok cemar ni sujud kepadaku Allah yang maha suci. Allahu akbar. Itu makna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itulah Allah perintah pada kita kena mensucikan Allah bagaimana diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap lepas sembahyang Nabi suruh kata subhanallah 33 kali, mensucikan Allah yang maha suci. Nah, sebab Allah saya suci, Allah yang maha sucinya. Nah, kita makhluk ni cemar bolok dengan dosa, hinanya kita. Maka oleh sebab itu Allah bagi peluang pada kita, walaupun kita dosa banyak, walaupun kita cemar, Allah tahu kita lemah, tapi Allah beri peluang supaya kita beristighfar, supaya kita bertaubat kepada Allah, kerana Allah lah yang maha pengampun lagi maha mulia. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Nabi kata bermula orang yang bertaubat daripada dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa. Maka oleh sebab itu kita manusia tidak sunyi daripada dosa, maka Allah bagi peluang supaya kita bertaubat kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lebih-lebih lagi lah ni tuan-tuan, dunia internet lagi cepat dosa merebak. Kadang-kadang kita duk sebar video orang, kadang-kadang kita duk kerak video orang mengajar. Benar hak betul gi jadi tak betul, benar hak salah gi jadi kau salah. Akhirnya kita tarik, kita tag, kita tulis, selama mana orang tengok, maka selama itulah kita tangguh dosa. Tuan-tuan yang mulia, maka kena ambil perhatian molek. Hamba ni sekadar beri nasihat untuk diri hamba dan tuan-tuan yang mulia, kerana hari ni banyak dalam kita tengok video-video, antaranya kita tengok dalam bicara murabbi. Ada satu video yang dia kerak hok kita kecek tadi. Orang royak lagu lain, kita hurah panjang, akhirnya dia pergi pendek nak jadi isu. Maka benda ni kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan tangguh dosa pada Allah Ta'ala. Jadi kita kena ingat molek tuan-tuan, kita hidup ni Allah bagi peluang. Dunia yang moden ini supaya kita menyapa perkara yang baik, bukan nak pergi kerak, nak pergi potong jadi isu yang menyebabkan kita berdosa dengan orang tu. Dan kalau kita tak minta maaf, kita tak minta ampun, maka dosa itu Allah tidak akan ampunkan dosa kita dengan orang. Tuan-tuan yang mulia, dosa hak kita dengan orang ni Allah tak ampun, kecuali kita kena minta maaf dengan Tuhan. Ini satu masalah pada kita. Allahu akbar. Kita curi barang orang, kita mengupak ke orang, kita fitnah orang, orang ngajar ayat lagu ni, kita pergi kerak buat lagu ni. Banyak mana dosa kita tu? Kalau kita dengan Allah, kita minum arak, kita berzina, dosa kita dengan Allah banyak mana pun Allah ampun. Tapi bila kait dengan orang, kita mengupak ke orang, kita fitnah orang, kita kata ke orang, kita tulis macam-macam, bila tu kita nak minta maaf dengan Tuhan tu, tuan-tuan? Bila kita nak minta maaf dengan Tuhan tu? Maka kita akan menangguh dosa. Sebab tu Habib Umar beritahu dalam satu pesan ni, tangan kamu tu tulis molek, tarik molek, kerana kalau silap hari bulan, kamu akan dipertanggungjawab oleh Allah pada hari kiamat. Jikalau tak betul, kamu akan menyesal bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Allahu akbar. Jadi hamba pesan, kerana hari ni kita tengok banyak video-video ceramah-ceramah diedit supaya jadi isu yang menyebabkan jadi susah orang. Akhirnya kita akan tanggung dosa kalau benda tu tak betul. Tuan-tuan yang mulia, jadi hamba harap mana-mana orang yang jenis sebar video hok sekerak-sekerak, suka duk cari salah orang, menyesallah, taubatlah sebelum kamu diazab oleh Allah pada hari kiamat. Allahu akbar. Jadi hari ni kita ni derah sangat percaya kepada perkara-perkara yang buruk yang menyebabkan kita
susah nak kawal, kerana dunia lain, dunia internet yang menyebabkan kalau kita tidak kawal dengan iman, tidak kawal dengan ilmu, tidak kawal dengan takwa, maka kita akan memperolehi dosa setiap masa. Maka sebab itulah kalau kita ada perangai lagu tu, tak buat lagu tu, maka Allah perintah bertaubatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ampun segala dosa kamu, kata Allah. Allah bagi peluang pada kita ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waktu kita hidup bukan untuk cari buruk orang, bukan untuk cari aib orang, bukan untuk menyesatkan orang. Sebaliknya, waktu kita hidup Allah suruh tengok diri kita, lemahnya kita, banyaknya dosa kita, maka perlu kita muhasabah diri kita sebelum Allah muhasabah diri kita pada hari kiamat, tuan-tuan yang mulia. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi banyak isu-isu yang timbul yang menyebabkan jadi masalah. Kerana dunia hari ini, dunia orang panggil luah, dunia internet, dunia moden, maka kita perlu kawal dengan ilmu, tuan-tuan yang mulia. Allahu akbar. Lah ni banyak isu. Dulu video kita orang kerak juga. Kita kata al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Kita contoh Tok Guru ni Aziz, dia kata kita kata ni Aziz Nabi nak pula dah. Ini berlaku tuan-tuan. Dia potong hak kita ngajar. Nah, dulu kita cerita Imam Ghazali. Bagaimana Imam Ghazali kelebihan dia begini. Akhirnya diedit sehingga orang kata hamba ni kata Nabi nyesal tak jumpa dengan Imam Ghazali pula dah. Nah, cerita tu lagu lain. Cerita tu kita nak menceritakan kelebihan yang Allah bagi pada Imam Ghazali. Akhir dipotong, dikerak. Banyak video-video yang kita tak sahih. Akhirnya kita sabar, kita sebar benda tu, kita share benda tu, kita pun tak jelas. Akhirnya kita tangguh dosa di atas dosa, tuan-tuan yang mulia. Ya, maka itulah pentingnya. Nah, bila kita ada internet, ada Facebook, ada YouTube, jangan kita nak tulis, jangan kita nak komen, jangan kita nak share perkara-perkara yang buruk, yang kita tak jelas, yang kita tak pasti. Akhirnya kita jadi dosa di atas dosa yang kita tidak akan nak pikul depan Allah di akhirat sikit lagi, tuan-tuan. Wal iyazubillah. Jadi hamba harap pesan diri hamba dia, tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kena beringat molek di zaman-zaman lah ni, zaman fitnah. Nabi sebut di akhir zaman orang akan hina ulama-ulama, orang akan peruduh ulama-ulama, orang tak suka kepada orang alim ni. Orang suka sebaliknya. Nabi kata disanjung artis-artis, penyanyi-penyanyi. Jadi hamba duk tengok sehari dua ni, siapa dah masa tuan-tuan ulama-ulama dihina, ulama-ulama dimatikan oleh Allah sorang-sorang. Ini tandanya dekatnya tanda-tanda nak kiamat, sebagaimana yang disebut di dalam hadis yang sahih oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, hamba pesan sekali lagi dia, tuan-tuan yang mulia, guna molek internet ini untuk sebab perkara yang baik, bukan untuk kita potong video-video tutup guru ulama yang mengajar. Akhirnya kita nak buat isu perkara yang benda yang ditegur oleh ulama-ulama. Sepatutnya kita kena nilai, sepatut kita kena dengar, bukan untuk kita memfitnah ulama-ulama tutup guru yang akhirnya bagaimana kita nak jawab depan Allah di akhirat sikit lagi. Sebab setiap perkara yang kita kecek ni kita kena tanggungjawab akhirat, tuan-tuan, bukan main-main. Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qulil haqq walau kana murran. Nabi kata mu kena kecek bagai benar walau pahit, walau orang tak suka dengar, walau orang benci, walau orang marah, kerana benda tu kamu akan dipertanggungjawab depan Allah di akhirat. Dalam Quran Allah beritahu, thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im, sebagai nikmat yang Allah bagi pada kita waktu hidup ni. Nikmat boleh kecek, nikmat boleh dengar, nikmat boleh menulis, nikmat boleh tengok. Semua nikmat ini akan dipertanggungjawab depan Allah akhirat. Bukan peri, tuan-tuan.
Sebab tu kena jaga molek. Jangan dia buat ikut sedak kita je. Tak, nak sebar go tu, sebar go ni, nak tulis go tu, nak tulis go ni, nak kerak situ, nak kerak sini. Akhirnya kita akan dipertanggungjawab depan Allah. Jadi kalau kita buat dosa, taubat. Allah suruh berhenti. Jangan kita duduk terus perkara-perkara yang kita akan menyesal di akhirat. Tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi rukun semayan yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Dalam semayan ni tuan-tuan, sujud ada 2. Hak lain semua berlaku rukun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qiyam sekali, rokok sekali, iktidal sekali. Tapi sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat, dengan tamakninah padanya pada sujud. Rukun sembahyang ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sujud sah je 2 kali. Hak lain semua sah. Hak wajib lah. Macam tahiyat 2 kali tu sunat tahiyat awal, tahiyat akhir yang wajibnya. Adapun sujud pertama pun rukun, sujud yang kedua pun rukun. Begitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi makna sujud, kita menunjukkan diri kita tu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita tak boleh sujud ke orang. Macam di Thailand tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Negara yang tidak Islam diajar supaya mengakak nak pergi ngadak orang. Dak sembuh kat orang tu, hangguk patu ngakak dicium kaki, itu perkara yang haram. Sama kita makhluk, bukan lagu tu. Tak, sujud untuk Allah saja. Walaupun setara mana alim mulia manusia pun kita tak boleh sujud. Misal kata dia ni tok guru ni alim, sekadar kita cium tangan ambil berkat. Kalau sujud haram. Kerana sujud untuk Allah. Tu faham molek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video yang lepas hamba tengok ayah ping bagaimana dia letak kaki dalam besin. Orang basuh kaki tu minum air kaki ayah ping. Nah, cium kaki itu perkara-perkara yang orang panggil lebih daripada kita menghormati makhluk, maka benda tu haram. Kerana benda lagu tu yang kita kata sujud yang lebih tu hanya pada Allah saja yang layak. Setara mana hebat pun manusia, tak boleh nak sujud. Kerana sujud itu kita memperhinakan diri kita. Muka hok kita pakai bedak, hok kita pakai lecu, hok kita bubuh gatu bubuh gani, kita sukung di atas tanah, nak ayat kita hina depan Allah. Bukan dengan makhluk. Dalam Quran cerita sujud, Allah sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Panjang dalam suratul Baqarah cerita sujud ni tuan-tuan. Ketika Allah nak buat Nabi Adam lagi, Allah perintah supaya malaikat ni sujud pada tu Adam. Ni cerita ni Allah ayat awal lagi dalam suratul Baqarah. Allah nak jadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan seorang khalifah yang ganti aku, kata Allah, di bumi ni. Namanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Allah buat tu Adam ini, panjang dalam muka surat itu Allah sebut ujung tu. Allah suruh usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah perintah supaya semua malaikat hok duk langit, duk bumi, hok jaga surga, hok jaga neraka, semua sekali sujud kepada Nabi Adam. Akhirnya semua malaikat sujud illa iblis, kecuali golongan iblis ya, hok tidak sujud pada tu Adam. Bapa tu aba wastakbara, kerana dia ada rasa sombong di dalam hatinya, wal iyazubillah. Sebab tu kita manusia, Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Kalau kita ada rasa kita hebat, kita rasa kita pandai, kita rasa kita lebih pada orang, tak, kita rasa kita yang berkuasa, ikut akulah nak buat lagu mana pun. Kalau ada sifat tu, iblis lah kita walaupun kita manusia. Kena cuci sifat tu, tuan-tuan yang mulia. Tu. Jangan biar ada ujub, jangan biar ada takabur, jangan biar rasa kita besar diri, bangga diri. Aku hebat, aku pakat besar ke, aku bergawa ke, ikut akulah. Jangan. Kalau ada sifat tu, wa kana minal kafirin, kamu termasuk dalam golongan orang yang kufur, akan dilaknat oleh Allah sebagaimana iblis syaitan dilaknat oleh Allah kerana dia ada angkuh, dia rasa dia lebih baik daripada makhluk lain. Akhirnya Allah laknat dia kerana dia ambil sifat Allah bubuh pada diri dia yang hina itu, tuan-tuan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi oleh sebab itu, jangan kita nak rasa kita hebat, jangan kita berasa kita yang pandai, kita je lebih. Akhirnya kita duk komen orang, duk cari salah orang, nak petikarkan ilmu orang, nak cari kejahatan orang, nak cari masalah orang. Akhirnya Allah akan buka aib kita di akhirat sikit lagi. Wal-iyazu billah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman syaghalahu aibahu an uyubin nas. Nabi kata, berjayalah orang yang duk sibuk cari aib dia dan tutup aib orang lain. Masalah lah ni, kita ni duk sibuk cari aib orang, buruk orang, kita tak nampak buruk kita. Maka orang ni lah orang yang paling celaka di akhirat, kata Nabi. Wal-iyazu billah. Maka oleh sebab itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pesan ni hamba malam ni untuk diri hamba yang jahil, yang dosa banyak, dia tuan-tuan yang mulia, supaya kita bertaubat pada Allah, supaya kita cari kesalahan diri kita pada Allah, bukan nak cari kesalahan orang untuk kita sebar, untuk kita viral, yang menyebabkan kita akan menyesal benda tu di akhirat sikit lagi. Wal-iyazubillah. Ini perkara-perkara yang perlu kita tahu dalam hidup kita, betapa hinanya kita manusia di hadapan Allah yang maha suci. Itu makna. Maka sebab tu Allah suruh sujud 2 kali, nak hina kita. Rokok sekali ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak sekali je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahiyat sekali je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qiyam sekali je. Tapi bila mari disujud, Allah perintah 2 kali. Apa? Menandakan kita hina depan Allah, menandakan kita dosa banyak depan Allah, menandakan kita ni banyak salah dengan Allah. Maka Allah perintah suruh kita sujud 2 kali dalam 1 rakaat, tiap-tiap rakaat dalam sembahyang, dengan tamak-ninah padanya pada sujud. Berartinya sujud dengan sempurna, jangan sujud bobol letak dahi akak lalu, yang menyebabkan sembahyang kita tidak sempurna, tuan-tuan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kalau boleh, Nabi kita pun suruh waktu sujud akhir dalam semaya, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau boleh sujud lama sikit. Apa? Sebab Nabi kata paling dekat hamba Allah dengan Allah ialah waktu sujud di dalam sembahyang. Fa'aksiru doa, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hendaklah kamu memperbanyakkan minta doa dengan Allah di waktu sujud di dalam sembahyang, lebih-lebih lagi pada sujud yang akhir, tuan-tuan yang mulia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu menunjukkan kita dosa banyak. Itu menunjukkan kita hina, tuan-tuan, depan Allah. Tak ada orang yang tak ada salah atas dunia. Wala dia alim, wala dia ulama, wala dia tok guru, wala dia orang kapur, wala dia orang mana, wala dia ustaz, wala dia YB, wala dia datuk, wala dia Tan Sri, wala dia raja, wala dia agung, wala dia apa saja jawatan atas dunia. Tak ada manusia yang tak ada salah. Semua ada dosa dengan Allah Ta'ala. Semua ada salah. Cumanya Allah bagi peluang supaya kita bertaubat, supaya kita menyesal, supaya kita istighfar, supaya kita minta ampun dengan Allah yang maha suci. Begitu. Barulah kita tidak duk balah dengan orang.
Dah, ni duk cari salah orang, duk cari buruk orang, mana tak kena ni, nak viral, nak sebar. Kita tak khabar bagaimana Allah akan buka aib kita di akhirat. Nah, wal iyazu billah. Maka oleh sebab itu kita kena jaga molek setiap ilmu, setiap amalan, setiap anggota yang Allah bagi, semua itu amanah daripada Allah. Bukan main-main tuan-tuan. Amanah ni benar berat. Bukit tak boleh lagi, gunung tak boleh terima lagi, langit hak besar ni tak boleh terima amanah, kecuali Allah bagi amanah kepada manusia yang kita panggil mukallaf setelah dia umur akil dan balik. Dan setiap amanah itu kalau mu jaga molek, ganjarannya Allah bagi surga di akhirat. Nah, tapi kalau mu jaga tidak molek, mu khianah, maka amanah itu kamu tak jaga dengan baik, akhirnya Allah akan azab. Kalau kamu tidak bertaubat, kalau kamu tidak minta ampun, akhirnya Allah masuk dalam api neraka wal iyazubillah pada hari kiamat. Maka oleh sebab itu tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hendaklah kita senantiasa bertaubat, senantiasa beristighfar, senantiasa meminta ampun dengan Allah, kerana kita ni tuan-tuan tiap-tiap hari buat dosa pada Allah Ta'ala. Setara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang maha suci, Nabi yang maha bersih pun, dalam hadis Nabi kata, wallahi la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih kulla yaum 70 marrah. Dalam riwayat lain 100 marrah. Demi Allah, walaupun aku Nabi dan Rasul yang suci, aku masih lagi minta ampun dengan Allah 70 ataupun 100 kali sehari pada Allah yang maha suci. Tu Nabi tuan-tuan, hok tak ada dosa, minta ampun dengan Allah. Kita banyak mana sehari. Nah, duk tulis dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, dosa faras, dosa kemaluan, dosa makan minum mulut kita. Dak, duk kata kat orang, duk fitnah orang, duk ejek orang, duk komen orang, duk tik orang, duk kata kat orang. Oh, banyak mana dosa kita dalam satu hari. Wal iyazubillah. Maka perlu banyak lagi lah kita kena muhasabah, kita kena istighfar, kita kena bertaubat kepada Allah yang maha pengampun. Tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan jika sujud ia seorang di atas sesuatu yang ditanggungkan dia, kayak orang yang semayang, seperti punca kain serbannya yang tiada bergerak dengan geraknya sekalipun, tak boleh. Tapi khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Misal kata kita sujud tindih dengan kain serban kita, dahi ni anggota wajib sujud. Hak lain sunat, hidung sunat. Tiba-tiba tuduh dahi dengan rambut kau dengan kain serban kau, tak? Ibnu Hajar kata tak sah semayang. Imam Ramli kata sah. Khilaf. Tapi hak moleknya tuan-tuan, kita kena ambil pendapat yang muktamad supaya tidak terlindu dahi kita. Walaupun sikit tak apa dah, mesti kena dahi itu tempat sujud. Kalau tidak, batal semayang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contohnya orang pakai serban atas dahi, ada sikit dahi sini buka, tak apa dah, asal kena sikit. Tapi afdalnya kita selok wiluah dahi kita. Nah, sebab dahi ni anggota wajib. Ketika sujud kena terbuka. Tak boleh tudung dengan kain serban kau, dengan rambut kau, dengan topi kau, tak boleh. Adapun hidung sunat siapa di sejadah waktu kita sujud. Ada orang dia sujud lenggok gitu, hidung tak rapat. Tak apa, sunatnya rapat. Tapi dalam mazhab Imam Malik, dahi wajib, hidung wajib juga serupa dengan dahi. Jadi hidung tu kena. Jadi oleh kerana mazhab Imam Malik kata wajib, mazhab kita Imam Syafi'i kata sunat, maka hendak comelnya kita ambil. Dah, jaga mazhab Imam Malik, maka kita nyek sikit hidung kita, nyek berapa, tekan sikit kata ulama waktu kita sujud, supaya hidung tu rapat retak sekali dengan dahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sekurang-kurangnya sekurang sujud mengenai setengah dahinya dahi seorang yang semayang, akan tepat sujudnya. Tak apa dah, kena sikit ya. Tuan kitab Wisyahul Aprah kata kena separuh, kena suku, tak apa dah.
Jangan tak kena laso dahi tutup serba duk gini, tak boleh, tak sah semaya tu. Gitu. Kena buka dahi tuan-tuan. Orang Tino serupa juga. Ni kadang-kadang orang Tino dia tak reti semaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia pergi sujud atas kain kano. Batal semaya. Kain kano tu kain yang kita pakai. Dia gerak dengan kita gerak. Dia kena heret biar kita sujud atas sejadah pak kita sujud. Baru sah semaya. Ni orang Tino kena faham molek. Tu ada bini anak Tino kena royak hak semaya ni. Jadi kalau kita tak ngaji benda ni kita tak tahu ni tuan-tuan. Nah, muju aku mari pondok malam ni boleh dengar ngaji. Muju aku buka live Facebook pondok malam ni boleh tahu sujud semaya. Jadi kalau tidak kita jadi jahil. Tak tahu cara nak semaya sujud bagaimana yang sah, dan mudah-mudahan bila sah, mudah-mudahan semaya kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak tak sah. Kalau kita tudung dahi kita, tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kesimpulan daripada pengajian kita malam ni nya, supaya kita muhasabah diri kita. Allah suruh kita sujud menandakan kita tu hina depan Allah. Menandakan kita dosa banyak. Nah, segeralah tuan-tuan untuk kita bertaubat, untuk kita beristighfar. Bukan kita hidup untuk mencari keaiban, kesalahan orang yang menyebabkan kita akan menyesal di akhirat sikit lagi. Jadi orang duk cari salah orang, duk tik video tutup guru duk mengajar ni, ama minta kalau dia tengok video ni dia kena segera taubat pada Allah. Dia kena segera berhenti. Jangan duk buat perkara lagu ni yang menyebabkan kita akan menyesal depan Allah sikit lagi di akhirat. Tuan-tuan yang mulia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terakhirnya, alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, di pondok kita hari ni pembangunan pondok kita itu alhamdulillah terus jalan dengan lancar. Jadi hamba ucap terima kasih pada tuan-tuan yang memberi sumbangan derma, zakat, sedekah dalam akaun Madrasah Syukriah CIMB kita tu. Mudah-mudahan Allah akan tambah kebajikan pada tuan-tuan, dan tuan-tuan ndak share lagi, sebar lagi, ndak, supaya tuan-tuan boleh menderma lagi untuk kita terus untuk menyiapkan 15 pondok wagamah dan 1 bangunan pejabat dan 2 rumah tetamu yang kita tengah buat sekarang ni tuan-tuan yang mulia. Jadi insya-Allah hari ni tu hamba tengok bangunan pejabat kita tu nak naik biatah dah pasal akhir. Jadi lepas ni naik bumbu. Jadi insya-Allah dalam lebih kurang kita kata seminggu lagi kita akan buat live sekali lagi untuk penonton kita, peminat kita. Ndak hot dot like pondok Madrasah Syukriah kita, pengikut kita duk tengok dekat 20,000 orang dah pengikut pondok kita ini. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh tengok daripada masa ke semasa perkembangan pondok kita dengan derma yang tuan-tuan beri. Mudah-mudahan Allah tambah pada tuan-tuan yang mulia insya-Allah. Jadi hamba harap tuan-tuan terus sebar, dak, terus mengaji, dak, dengan live daripada pondok kita setiap malam lepas maghrib. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat daripada Allah yang Maha Mulia. Jadi sekadar itu, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Ghafur, ya Rahim, ya Jabbar, ya Fattah, ya Razaq, ya Fattah, ya Razaq. Ya Allah, kami dosa banyak ya Allah, kami salah banyak ya Allah, kami banyak kesalahan dan dosa tiap-tiap hari kami buat ya Allah. Kadang-kadang kami tahu kami buat juga ya Allah, kami lemah ya Allah, tapi kami berharap padamu lah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang boleh menghapuskan segala kesalahan kami, kesalahan dosa mak ayah kami, kesalahan dosa guru-guru kami, sahabat handai kami, keluarga kami, semua mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah.
Ya Allah, kami mohon padamu, Mulah Allah yang beri penyakit, kamu juga Allah yang beri penyembuh. Maka buangkanlah penyakit pada kami, pada kami, negeri negara kami dengan segera, supaya kami hidup dengan aman damai ya Allah, dengan sihat wal afiah ya Allah. Mati kami dalam keadaan beriman, dimurahkan rezeki yang halal. Berikanlah mulut kami dapat ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu nyawa kami dicabut oleh malaikat satu hari nanti ya Allah. Ya Allah, ringankan kaki kami untuk pergi masjid ya Allah. Ringankan kaki kami untuk pergi tempat yang baik ya Allah. Ya Allah, kami berharap supaya masjid-masjid tempat pengajian agama segera dibuka ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, buangkan penyakit negeri negara kami ya Allah, negara umat Islam seluruhnya ya Allah. Ya Allah, angkat kami supaya kami boleh pergi umrah atau haji Makkah dan ziarah Nabi kami Muhammad SAW di Madinah tiap-tiap tahun dengan sihat wal afiah, ataupun sekali dalam hidup sebelum kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, sesakan hutan kami sebelum kami meninggal dunia bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, putihkan amalan kami ketika dimandikan jenazah kami, putihkan segala anggota kami lebih putih daripada kain kapan yang balut kami ya Allah. Ya Allah, waktu mayat kami dimasukkan ke dalam lahat, dalam kubur yang gelap, luahkan kubur itu ya Allah, cahayakan kubur itu ya Allah, dan jadikan Nabi kami Muhammad SAW penyambut kami, tetamu kami, untuk kami duduk bersamanya di dalam kubur, di dalam surga Firdaus bi ghairi hisab di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya al-karami. Ya Allah, berkat Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan segala hajat kami, mudahkan segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Ampunkan segala dosa kami yang telah lalu. Mu Allah yang maha mulia, luahnya rahmatmu, rahmatlah kami semua di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.